نورنا من أمرنا رشدا ويسر أمورنا في هذا اليوم. اللهم صل على سيدنا محمد قلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Ya, Alhamdulillah. Di hadal yaum jumpa kembali untuk Al-Usbu' Al-Thaminah, minggu yang ke-8 ya. Minggu yang ke-8 hari ini bersamaan dengan 11 hari bulan Mac 27 Rejab. Salam Isra' Mi'raj hari ini. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un alim. Sadaqallahul azim. Suratul Isra' ayat pertama. Okey, saya bukan nak bagi tazkirah ceramah pagi-pagi ni. Hari ni cuma kita nak bincang yang minggu lepas sikit. Kemudian saya nak masuk sedikit topik. Okey, mengikut kiraan saya hari ni kita nak masuk tarkib nakti ni. So saya tengok buku teks ni lah cepat sikit. Actually saya tengah set up satu lagi untuk topik punya gambar supaya saya tak gunakan buku teks digital yang sangat berat tu, menyukarkan kita untuk buat kelas, nak buat revision susah. Okey, seperti biasa, awalan sanad tasihu, kita akan buat sedikit semakan pada amal tadribi, iaitu kerja rumah ya. Semua sekali kerja rumah. Hari ni kita tadribat as-sadis, at-tadribatus sadisah, iaitu latihan yang ke-6. Baik, latihan ke-6, alhamdulillah ada 4 orang yang submit ya. Alhamdulillah lah. Ada wakil tu saya senyum sikit kalau tak ada wakil payah juga ya. Okey, ada satu maklumat terkini yang saya baru dapat hari semalam walaupun saya tak tahu saya dah taklimatkan belum, tapi saya nak sampaikan juga hari ini. Sebenarnya untuk peperiksaan bahasa Arab SBP tahun 2020 tu adalah tahun pertama tak ada periksa maknanya SBP dia last 2019. Lepas pada tu dia mansuhkan dah peperiksaan SBP bahasa Arab, bahasa antarabangsa PBA untuk bahasa Arab komunikasi dan bahasa lain saya tak tahu bahasa Arab komunikasi lah. Dia mansuhkan dan digantikan dengan penilaian diagnostik akhir tahun. So maknanya sekolah buat soalan sendiri dan itulah periksa macam biasa saja kan. Tapi hari semalam surat terkini batch 2020 iaitu form 5 2021 lah. Form 4, so form 5 2021 dikendaki menduduki peperiksaan. Dalam masa yang terdekat, iaitu kalau ikut tarikhnya minggu depan. Kena buat secara online. Ujian kelas 3. Okey, bahasa dia ada 3 paper. So kita ada 3 paper. Pada awak tengok muka saya tunjuklah sikit 3. Okey, bahasa Arab ada as-salisatul, alamak tak compatible lah dia punya pen ni. Okey, ni pun saya tak tahu bahasa apa saya tulis Salisatul awraq. Saya rasa kuat dah saya tekan ni, tapi dia tak best.
Okay. Salisatul awraq. Okay, ada 3 kertas Ada 3 kertas. Ada bagi kertas satu adalah Al-Kitabah. Al-Kitabah. Kertas 2 adalah Al-Istima'. Dan kertas yang ketiga adalah Al-Kalam. Sekejap recall. Assalamualaikum. Apa ni, internet ke pinjam tu? Internet sekolah okey? Tak okey. Oh, tak okey Aku pakai ni internet yes dah okey ni, dah full lah balik bar dia, aku pakai internet yes. Okey, maksudnya apa? Ada masa okey lah Hari ni tak okey terus. Daripada tadi aku buka, duduk pusing-pusing, lepas tu kejap offline, kejap online, kejap off. Tak, tapi aku tak tutup. Aku cuma aku tak pakai internet depan, aku senang je ada tapi semalam okey semalam. Mu kat LK tu. Sebabnya memang hari semalam okey clear, aku tak pakai line yes. Hari ni line yes nampak full okey, aku tak pakai line depan. Alright, okey. Okey, kertas yang ketiga adalah kalam Al-Kalam. Alamak, teruknya lah pen ni. Beli mahal pun teruk ke. Beben. Okey, ada 3 paper ni. Ni kertas 1, kertas 2, kertas 3. So, mereka kena periksa yang ni pada minggu depan, kertas 3 ni. Okey, kertas 3, Maharatul Kalam, ada ujian lisan. Tajuk biasanya yang kami bagi ada 10 tajuk. Soalan dia pendek-pendek je. Saya boleh tunjuk sikit lah dekat awak sambil-sambil ni lepas tu baru kita review. Okey. Kalau okey, ujian lisan dia ujian lisan mana ujian lisan saya ni? Ni okey. Saya akan memberikan soalan ni dan tajuk setiap orang tak sama. Tak sama. Okey, macam yang ni saya rasa dia ada 5 soalan je dan bukan semua orang dapat lebih daripada satu tajuk Kami bagi satu tajuk je. So dia macam ni lah. Okey, dia ada 3 bahagian. So ni buat catatan sebab saya rasalah kalau 20 dia masih lagi nak suruh periksa, so saya rasa anda juga akan menduduki peperiksaan lah. Anggapan saya begitu. Jadi saya nak terang, sebenarnya biasa saya buat penerangan ni pada minggu pertama format peperiksaan tapi sebab dia dah bangsu, jadi saya tak buat lah. Tapi bila datang surat suruh periksa, jadi saya hari ni saya terpaksa jugalah ambil masa untuk uraikan format peperiksaan ni supaya semua orang clear. Nanti naik sekolah kita bersedialah untuk periksa juga pada tahun ni. Periksaan ni dijalankan pada bulan 8 setiap tahun. Sebelum-sebelum ni pun bulan 8 lah. Periksa percubaan, lepas tu sebulan periksa yang sebenar. Okey. So dia ada bagi 10 tajuk. Dan biasanya pelajar kami hanya benarkan yang paling pandai kita bagi 2 tajuk. Yang biasa-biasa ambil 1 tajuk saja. Dan tak boleh pilih. Mereka akan cabut semasa 2 minggu biasa persiapan diberi 2 minggu lah. 2 minggu atau 3 minggu sebelum ujian lisan dijalankan. Okey. Markah dia 15 markah markah daripada markah penuh tu 15 markah datang daripada kertas 3 ni, 15 markah. Okey, so dia ada tajuk macam ni lah. Soalan pertama dia ni soalan biasa. Ni soalan biasa. Soalan perbualan biasa. Okey, dan jangan risaulah. Kerja anda nanti jawapan pun kita akan bagi, kita akan bincang dan minta anda cari. Saya akan translatekan soalan ni, kemudian anda cari jawapan tu, jawab. Dan jawapan-jawapan tu kena hafal lah. Hafal, cari jawapan dan hafal. Ujian lisan dijalankan, bila saya tanya soalan tu, aina tata'allamu, kamu pun jawab. Ata'allamu fil madrasatis sanawiyah Sultan Haji Ahmad Shah di Pekan Pahang.
Okey, itu contoh lah ya, contoh. Okey, yang kedua, soalan kedua dia ada sarriful fi'lul madi al-ati tasrifan jayyidan. Ni sarif. Okey. Yang ni tasrif fi'il. Ni kita buat apa biasanya kita yang ada kan yang kita ngafal. Huwa darrasa, huma darrasa, hum darrasu. Yang macam itulah. So kita ni kita ada 14 af'al. Kita ada 14 kata kerja kalau macam ni, ini fi'il madi. So kita buat keluarlah huwa sampai habis. Hafal lah dalam bentuk hafal. Huwa sampai hunna, anta sampai antunna. Kemudian ada ana, nahnu. Ada 14 So ini tasrif fi'il. Baca je. Tak kena tulis, tak kena apa sebab ni ujian lisan. Kemudian kita soalan yang ketiga, 2 markah. Ni dia suruh baca. Mana dapatnya kata-kata hikmah ni? Dalam buku teks dalam buku teks. Contoh macam ni, man talabal ula sahiral layali ni, bacalah. Dapat 2 markah Yang susah sikit yang ni lah. Soalan yang keempat ni, markah dia 5. Okay, so dia 5, 2, 3, 5. So dia 15 markah. Yang 4 ni, dia bagi gambar, kau tu kena buat 5 ayat kena buat 5 ayat. Dia bagi gambar kena buat 5 ayat. Okey, yang ni saya minta pelajar buat ayat sendiri. So dia carilah, dia cari kamus, dia buat ayat. Lepas tu bukan ayat susah-susah ayat mudah saja. Contoh macam ni gambar ada 2 orang pelajar sedang belajar dalam kelas. So buat je lah. Abu wa Ahmad yadrusu fil fasli. Cukup simple, ayat simple. Dan kalau ada orang lain dapat tajuk yang sama, pun boleh pakai ayat yang sama. Dia baca je ayat dia, ada 5 ayat. Dia berdasarkan gambar ni. Kalau contoh sekarang gambar ada 4, jadi adalah satu gambar yang ada 2 ayat. So tak sama beza. Okey, habislah yang satu. Itu tajuk 1, tajuk 2. So biasanya kami akan terangkan semua setiap soalan-soalan ni. Kita akan terang, bincang. Lepas tu kita bagi contoh ayat mudah nak jawab. Ayat mudah nak jawab, ayat mudah nak karang. Okey. Macam yang ni kita tak bagi dah. Tasrif fi'il ni kamu cari sendirilah. Cuma kita bagi baris. Contoh ni ya ta'awanu. Carilah. Ya ta'awanu, ya ta'awanani, ya ta'awanuna sampai habis fi'il mudhari'. Okey, kemudian ini untuk kertas 3. Okey, itu kertas 3 Kemudian saya cakap tadi kita ada periksaan bertulis. Untuk yang batch yang sekarang 2021 form 5 lah, dia sepatut periksa tahun lepas tapi tahun lepas cakap tak ada, tiba-tiba tahun ni kena periksa. Jadi mereka akan periksa pada 26 hari bulan April. Peperiksaan bertulis tapi dia ada percubaan dulu biasa-biasa sebelum ni. Jadi yang ni tak ada percubaan, dia terus dia periksa sebenar. So saya tunjuklah sikit kertas periksa percubaan Ada ni periksa percubaan. Okey, ni kertas 1 kertas 1 adalah ujian pendengaran. Oh sorry, saya salah, bukan bertulis tadi saya pun tak salah agak ni. Okey. Ni kertas 1, kertas 1 dia adalah pendengaran ni salah Ni kertas 3, ini kertas 1, ini kertas 2. Okey. Okey, kertas 1 ada ujian pendengaran. Okey, apa berlaku semasa ujian pendengaran ni? Kamu akan duduk di dewan, duduk di meja masing-masing. Kemudian bila dah bersedia semua, pengawas akan memainkan satu audio. Tahu audio lah. Ada audio. Audio tu ada 3 bahagian. Okey, ni kertas jawapan dia. Ni kertas jawapan dia. Dia ada 3 bahagian. 1, 2 dan 3. Okey. Kamu hanya perlu pangkahkan pada jawapan yang betul. Pangkahkan saja. Dia dah buat ni. Da' alamah khata' lil ijabah mukhtarah. Letakkan alamah pangkah ni pada jawapan. So kalau kita dengar jawapan dia alif untuk soalan 1, alif lah. Okey, apa yang terkandung dalam audio tu Okey, kalau bahagian 1 adalah petikan.
petikan pendek. Kalau ni contohnya petikannya cerita tentang Ahmad Mahirul Tilmizun. Okey. So dia ada petikan pendek macam ni lah dalam 45 second ke 1 minit lah. Habis saja petikan dia terus baca. As-su'alul awwal. Man huwa tilmizu mutafawwikun. Dia cakap. So kamu pun dia baca jawapan. Alif, Ahmad Syauqi. Ba, Ahmad Sufi. Jim, Ahmad Mahir. Jadi kamu pun tadi dah dengar petikan. Daripada petikan tu anda kena recall balik. Ingat balik. Okey, sebab tu nanti saya akan bagi tips bagaimana nak jawab soalan ketiak pendengaran ni. Yang mana kamu nanti saya akan bagi tahu. Dengar je apa saja boleh salin, boleh catat kat kertas soalan tu. Boleh. Kamu akan dapat kertas soalan juga. Kertas conteng, dia bagi kertas conteng. So boleh conteng kat situ. Semua maklumat-maklumat penting yang kamu dengar. Dan kemudian bila dia baca soalan, dia baca jawapan. Kalau kamu dah jumpa jawapan dia, terus tanda jawapan. Dia bagi berapa saat? Dia bagi 30 saat untuk menjawab satu soalan. Habis satu soalan ni, dia akan baca soalan yang kedua, ketiga dan sampai habis. So habislah bahagian 1. Okey, untuk bahagian 2, biasanya ada iklan. Ada iklan. Ni iklan ada iklan. Iklan ni kamu dapat ni, iklan ni. Kamu dapat. Dia akan bagi kamu 2 lampiran. Lampiran ni kamu ada di tangan. Okey. Kamu tengok lampiran ni, kemudian apa yang kamu kena buat? Dengar soalan yang dia kemukakan melalui audio. Soalan je kamu tak dapat. Yang kamu dapat bahan ni. So dia tanyalah contohnya apa yang penting. Kamu tengoklah kat sini apa yang penting. Dengar betul-betul soalan dia. Sama ada soalan dia tanya adakah, apakah, bila, di mana. So jadi kena mahir jugalah tentang adawatul istifham, iaitu kata tanya. Okey, bahagian yang ketiga bagi kertas 1 ni. Bahagian ketiga kita ada yang ini yang ini. Yang ni. Okey, lampiran 2 edaran untuk murid ni. Okey. Lampiran kedua ni dia ada gambar yang kecil-kecil macam ni. Kadang-kadang dia tak bagi gambar kecil, dia bagi gambar satu gambar besar. Betul gambar tepi laut ke, gambar apalah, gambar sekolah ke, satu gambar besar. Okay, soalan dia berdasarkan gambar tu. Okey, kalau macam ni ada 4 gambar kan. Nanti soalan dia tanya as-suratul ula. Jadi kamu tengoklah dia dengar betul-betul. Dia cakap gambar mana yang dia nak tanya soalan. Biasanya ikut urutan. Kalau dia kata as-suratul ula, jadi kita tengok as-suratul ula, tengok gambar ni. Jadi dia akan tanya soalan berdasarkan gambar ini saja. Tak terlibat gambar ni, gambar ni, gambar ni. Ini contoh yang soalan ni Yang soalan yang ada gambar, ada banyak gambar. Okey. Sama juga pun kamu tandalah jawapan berdasarkan. Dia akan baca, dia akan sebut surah mana. Surah tu gambar, gambar mana. Kalau gambar 2, kamu tengok gambar 2. Apa yang berlaku, ada pelajar, dia tak tahu langsung Orang tu cakap as-suratul ula. Dia pun tengok semua Lepas tu bila orang tu tanya, padahal sepatutnya dia tengok gambar yang disebutkan sahaja. Okey, habislah kertas pendengaran ni, kertas 1 kertas lisan dah, kertas pendengaran dah. Okey. Kita tengok kertas yang bertulis kertas bertulis ni sama macam soalan modul latihan yang awak buat setiap kali kelas dengan saya. Sama je. Okey, kertas bertulis Okey, kalau kertas bertulis dia macam gini kertas bertulis. Okey, ada tiga bahagian 1, 2 ni bahagian kertas ni kertas bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Okey, apa yang berlaku? Sama saja bahagian 1 kefahaman 30 markah. Ada petikan, ada soalan kefahaman macam yang kita buat dalam latihan. Kemudian ada soalan, itu dah buat juga sekali, seerti dan berlawanan maksud. Saya rasa saya dah bagi soalan dekat ujian transisi kan. Yang ni lah bentuk dia, sama je. Soalan seerti, berlawanan maksud. Kemudian ada betul salah, ada suaikan. Ini bahagian 1. Bahagian 1 kefahaman. Okey, bahagian 2 kita ada tata bahasa. Isi tempat kosong daripada pilihan jawapan yang dalam kurungan ni. Yang ni pun kita buat. Selalu kita buat. Selalu saya bagi soalan ni dan kita bincang dalam kelas kita. Okey, sebab apa saya buat macam tu? Supaya kamu biasakan dengan format. So maka kat sini 20 So 20.
Kemudian ada soalan yang macam ni kan, dia bagi ayat ke atas, dia gariskan, kemudian dia kosongkan bawah ni. So kamu kena isi tempat kosong ni. Kemudian ada soalan, ni bertukar-tukar, kadang-kadang buat ayat, kadang-kadang susun kalimah jadi ayat. Kadang-kadang dia bagi gambar, so buat ayat. So dia tak seragam lah, dia macam-macam ni soalan buat ayat. Okay. Yang ni nanti saya bagi tips masa nak belajar kita macam mana nak jawab soalan-soalan bentuk ini. Okey, bahagian ketiga ni lah ya, bahagian karangan ya. Bahagian karangan iaitu al-insya' wal mutala'ah. Okey. Bahagian insya' wal mutala'ah ni dia ada 4 soalan ya. Tapi jawab 2 sahaja. Soalan alif ada 2, soalan ba ada 2. Ni soalan alif. Soalan alif pertama ada terjemahan. Nak terjemah daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab. Okey. Yang kedua, ni soalan alif alif ada 2. So pilih salah satu. Yang kedua, kena buat karangan. Tajuk dia tak susah pun ni. Berapa kalimah? 50 patah perkataan daripada 3 tajuk ni, salah satu saja. Tajuk pertama kawan saya. Tajuk kedua lawatan sambil belajar. Kemudian ada guru saya. Tak payah buat susah-susah, semua senang je. Kawan saya. Saya dulu saya ajar budak yang level paling rendah Apa saya ajar dia? Okey, awak hafal tak nama budak dalam kelas awak? Hafal. Okey, kalau keluar tajuk macam ni paling senang. Ana ujadu sadiqi. Home. Pasti dia pun tulis nama seorang-seorang sampai habis. Habis tulis nama separuh dah ni. Separuh dah. Buat saja, dia tidak skema macam karangan bahasa Melayu. Dia hanya nak melihat anda boleh menulis. Itu saja. Tu tak payah susah. Pakailah ayat kampung ke, ayat campur-campur ke, tak ada masalah. Janji kita usaha untuk buat. Okey, maka 10 So daripada terjemahan dan karangan ni. Okey, seterusnya. Kadang-kadang dia tak keluar karangan, dia keluar iklan, dia keluar macam-macam dia tak sama Okey, kalau soalan yang ba, ni soalan ba, soalan ba jawab satu juga. Dia ada apa yang ni? Yang ni dia ada al-hiwar. Isi tempat kosong perbualan perbualan. Okay, perbualan ni pun sama, telah kita belajar sebenarnya. Dan ada pilihan yang kedua, ini ada iklan. Ini biasa saya cadangkan untuk pelajar jawab. Bukan jawab semua jawab salah satu sahaja. Daripada 2 ni salah satu. Daripada 2 yang atas salah satu macam ni saya ajarlah tarikh, hari, masa, tempat semua ada kat sini jangan risau, nanti kita buat latihan. Okay, cuma saya hari ni nak bentangkan formatnya supaya anda nampak nanti nak periksa. Ada periksa punya kita. Jadi macam mana nak periksa okey. Habis. Ada soalan tak sampai situ? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? 6 orang yang ada ni. Ada soalan? Tak ada Ustaz. Ada soalan? Tak ada. Ada soalan? Takut kan nak jawabnya ni? Tak ada okey. Baik, barulah saya nak pergi buat saya makan yang ini. Okey, tolong hantarlah tolong hantar. Razin hantar dah, alhamdulillah. Okey, sempat lagi buat Mesti dia tak dengar saya terang panjang-panjang tadi. Ya, Razin. Yes, okey, soalan dia senang saja. Tak apa. Yang penting buat dah. Buatlah. Saya ni awak semua dah besar dah. Awak dah belajar saya daripada form 1 dah. Dia naik form 4 dah. Saya bukannya nak bertegas buaya lagi sangat tak. Saya lebih kepada nak memberikan awak opportunity untuk buka pemikiran awak tu. Berpandukan hati dan perasaan sendiri. Dan otak sendiri minda sendiri. Bukan cikgu bagi arahan lagi Sebab anda semua sudah dewasa so saya anggap anda bagi orang dewasa, dah boleh fikir sendiri Kalau anda masih mengharap cikgu-cikgu untuk melayan anda seperti budak-budak, mungkin tak ramailah cikgu yang akan buat begitu, termasuklah saya. Mungkin cikgu marah anda tak buat kerja dan sebagainya, ataupun anda main-main belajar dan sebagainya kan, ada cikgu marah, setakat marah sajalah. Selebihnya atas effort sendiri. Sebab kejayaan seseorang individu itu 90% datang daripada usahanya sendiri.
10% tu daripada orang lain. Dan 200% datang daripada izin Allah Ta'ala dengan doa. Itu so kena fikir benda-benda gitulah. So kalau anda tak ambil 90% tu, tak ada siapa yang boleh tolong. Cikgu ni 10% je sumbangan cikgu pada kejayaan anda tu. Yang lain tu adalah anda sendiri 90% tu. Saya cakap ni realiti dia. Okey. Baik, hari ni kita tengok sikit tarkib na'ti. Kita nak semak sekejap je sebab ada tinggal 2-3 minit je ni. Dah kita mula lambat. Saya mujurlah hari ni sebab dah beberapa hari line yes problem kat sekolah. Saya bertugas daripada sekolah. Sebenarnya dah cikgu-cikgu semua dah start bertugas di sekolah ni. Kami ada gotong royong, ada suarat, ada macam-macam lah. Okey, so rezeki lah ini yes boleh pakai. Line sekolah tak boleh pakai pula. Semalam boleh pakai line sekolah. Line yes problem. Ini line yes okey, line sekolah pula problem. Okey. Baik, ini soalan yang saya minta buat. Sebelum tu kita dah bincang yang berikutnya. Uktubut tarakiban na'tiyah. Okey, tarkib na'ti Okey, tarkib na'ti adalah gabungan di antara dua perkataan yang mempunyai kedua-dua bentuk perkataan yang serupa. Apa yang dimasukkan serupa? Jika perkataan yang pertama ada alif lam. Contoh at-tullabu. Ada alif lam. Perkataan yang kedua juga ada alif lam. At-tullabu al-jadidu. Contoh. Dekat sini ada alif lam. Dan barisnya pun sama. Dan jika tak ada alif lam pun sama juga Jangan kata dia kalau tak ada alif lam dia bukan tarkib na'ti. Dia tarkib na'ti juga. Contoh tullabun jadidun. Baris dia sama. Tak ada alif lam kita gunakan apa ni? Ni apa kita panggil baris dua di hadapan ni? Kita panggil apa? Kalau ngaji kita panggil apa ni? Kalau kita ngaji Quran, kita jumpa baris dua di hadapan ni, apa dia kita panggil dia? Apa nama baris tu? Oh, tak ada orang nak jawab. Ni. Yang mana? Baris dua di hadapan ni kita panggil apa kalau kita ngaji tu? Kalau cikgu-cikgu, ustaz-ustaz kita atau ustazah kita cakap, ni jumpa ni, ni tu apa ni tu? Ni. Tanwin. Ya, kuatlah sikit. Allah sedih lah. Tak sarapan ni ke puasa? Tanwin. Okey. Jika tak ada alif lam, basic dia simple kalau tak ada alif lam, ada mu alif lam. Okey. Ma alif lam. Jika tak ada alif lam, baris di belakang dia hendaklah dibaca dengan tanwin, iaitu dhammatain. Kat sini dhammatain lah. Okey. Dan kesemuanya dibaca secara marfu' dalam kaedah bahasa Arab atau kaedah qawaid nahwiyah kita pakai marfu'. Marfu'an iaitu dua berbaris, dua dirafa'kan iaitu tanwin. So ni dua tanwin, ni tanwin juga. Yang tak ada alif lam. Yang ada alif lam macam yang kat atas ni lah. Kalau ada alif lam, kita baca dia dengan berbaris. Baris apa ni? Baris apa ini? Baris apakah ini? Baris apakah ini? Bagi depan. Inilah baris depan. Dalam bahasa Arab kita panggil apa? Baris apa? Daripada 6 orang ni, seorang pun tak tahu baris apa? Berapa lama kita mengaji Quran daripada kecil sampai 16 tahun ni? Baris apa? Ya, dhammah. Dhammah. Selalu ingat dalam kepala. Kita ada 3 baris. Yang pertama, fathah. Fathah baris apa fathah? Atas. Okey. Lepas tu kita ada kasrah.
Kasrah apa kasrah? Kasrah. Ya, kasrah apa kasrah? Baris kasrah apa baris kasrah? Ganda. Baris bawah lah, baris bawah. Kemudian kita ada dhammah. Okey, baris hadapan. Kalau bagi dua, fathatain, kasratain dan dhammatain. Itu baris dua. Bagi dua atas, dua depan, dua bawah, dua depan. Okey, so ini adalah basic untuk tarkib na'ti. Okey, oleh itu kita kena gabungkan tarkib ini di ujung mengikut contoh yang diberi kat atas ni. Okey, tetapi dekat tempat kosong ni dia ada tulis pula kat atas jamak taksir lil akil. Jamak muzakkar salim. Jamak taksir lil akil. Jamak taksir untuk orang yang berakal, iaitu benda-benda yang berakal. Benda-benda yang hidup lah. Kat sini kita gunakan. Okey. Yang ni kita punya gabungan dia. So kita tengok satu jawapan. Saya ni dah lebih masa dah. Kat awak pula kan nak break. Saya nak pilih jawapan seorang. Tengok jawapan. Sebab Razin tadi dia bawa hantar kan. So kita tengok jawapan Razin. Kita tengok jawapan Razin ni. Nombor kita tak sempat bincang lah. Nanti saya bagi jawapan. Saya tanda je. Tolong nanti yang lain saya pun dah sebenarnya saya dah tak erti nak warning lah sebabnya saya rasa cakap kan jelas. Ayo. Sangkut pula. Mungkin sangkut ni sebab komputer saya ni. Komputer saya ni sejak sehari dua ni macam nak demam. Saya nak tengok jawapan. Tak pun saya tengok kat sini lah. Dekat phone okey kot. Okey, kita tengok jawapan Razin keluar dah pula kat sini. Saya tak keluar lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nak kena operate dah ni saya punya PC ni. Saya bawa upgrade je tapi dia tak boleh pergi dah ni rasanya. Saya kena buat sesuatu kat dia. Allah Allah. Awak manja. Okey. Ni jawapan yang ni jawapan adat kita tengok jawapan yang ni. Wah, tak boleh nak select Correct komputer saya. Kita tengok jawapan Razin sekejap. Lepas tu saya buat rumusan terus. Habislah kelas kita hari ni. Okey. Oh, Razin tak jawab ke yang ni? Jawab Ustaz. Oh, Razin. Tak jawab Dah berisi lah. Ni yang bawah ni? Yang tu, yang kosong tu yang dah berisi. Yang atas ni memang dah jawab. Bukan, yang Yang tulis. kosong dah berisi. Oh, ni. Kenapa awak tak tulis kan? Ya, hampir tu. Buat habis cepat Ustaz. Kenapa tak tulis penuh je? Saya pun tak tahu. Okey, dia buat kat sini jawapan dia. Al-muallimu al-muti'un. Okey. Razin. Okey, yang lain. Rasa-rasa kenapa salah?
Ni. Kenapa saya kata al-muallimu salah? Yang lain? Right. Orang lain? Ya? Ya Uzma? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab dia seorang. Ya Uzma? Sebab dia seorang. Muallimu mufrad kat situ. So dia minta apa sebenarnya? Jamak. Jamak taksi. Jamak taksi. Boleh tak kita bubuh al-muallimu kat situ sebagai jamak taksi? Boleh tak? Apakah ciri-ciri jamak taksi? Apa dia ciri-ciri jamak taksi? Apa dia ciri-ciri jamak taksi? Apa ciri-ciri jamak taksi? Ciri-ciri jamak taksi, perkataan tu mestilah berakhir dengan huruf hamzah ataupun di tengah-tengah dia ada alif. Tengok contoh dia bagi at-tullabu. So kalau al-muallimu, kita tak boleh bubuh al-muallimu lah kat sini. Apa yang boleh lagi kita tulis kat sini sebagai jawapan? Ya, apa yang lagi kita boleh tulis sebagai jawapan? Kita tengok dekat tarkib yang kita telah baca dan hafal. Cuba cari. Mana tarkib yang boleh kita bubuh dekat situ? Mana? Satu je saya nak tunjuk ni. Okey, boleh tak kalau kita buat at-tullab kat sini? Boleh tak? Boleh tak? Kita ambil at-tullab juga letak kat sini. Boleh ke tak? Razim, boleh ke tak? Oh, Razin. Ya saya. Boleh tak? Boleh tak kalau kita letak sini at-tullab? Boleh tak? Tak pasti. Tak pasti Boleh lah, boleh. At-tullab boleh So kita letakkan jamak taksir. Saya rasa nak berhenti kat sini sebabnya dah lebih masa. Saya pun nak bagi ruang kat awak juga nanti untuk kelas yang berikutnya. Okey, so saya harap tak hantar. Yang tak hantar lagi nanti tolonglah bagi tahu kawan-kawan mana yang tak hantar. Yang join meet ni pun ada yang tak hantar, tolong hantar ya. Okey, kita ada pertambahan lagi seorang. 2, 4, 6, 7 orang Okey, so harapan saya untuk hari ini semoga kelas kita ini mendapat manfaat dan berkat daripada Allah Ta'ala. Dan insyaAllah tak lama, kita ada 2 minggu lebih lagi untuk kita bertemu di sekolah. Dan kita harap semuanya sihat, berada dalam selamat, sejahtera dan kita jumpa nanti untuk kelas berikutnya pada minggu hadapan. Okey, saya akan letakkan satu kerja hari ini bukan daripada buku teks, daripada modul untuk dijawab oleh anda. Okey, itu saja untuk hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wa muslimat astaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalama ila liqa. Salam. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey. Terima kasih Ustaz. Salam. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama.